بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul pada malam ini. Sama-sama kita menyambung pengajian kitab kita. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung topik yang pertama, tajuk yang pertama. Sebab kitab kita ini ada 3 modul dalam kitab Penawar Bagi Hati ini dia ada 3 modul. Modul yang pertama dia ada 7 topik. Modul yang kedua dia ada 10 topik dan modul yang ketiga dia ada 10 topik. Jadi 27 kesemuanya topik yang kita akan belajar dalam usaha untuk kita capai target ataupun tujuan belajar ilmu tasawuf ini. Tujuan dia ialah untuk pastikan hati kita ini clear ataupun bersih daripada segala sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak install atau masukkan sifat yang mahmudah, yang terpuji, supaya hati kita ini apabila dia bersih maka dia menjadi tempat untuk panggil Allah tajallikan. Allah akan anugerahkan kepada kita perasaan. Jadi untuk capai standard ataupun level feel untuk perasaan itu mesti kita mula daripada awal. Barulah kita akan dapat result daripada pengajian ilmu tasawuf untuk kita hadirkan hati kita, perasaan aku, perasaan membesarkan Allah, gerun kepada Allah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perasaan-perasaan di luar ibadat, dan dalam ibadat itu dia akan hadir melalui proses. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, muka surat 5 dalam tajuk yang pertama, iaitu fasal yang pertama pada menyatakan mata. Jadi modul pertama dia ada 7 tajuk, iaitu tajuk pertama cara untuk menjaga mata kita. 7 tajuk ini cara untuk jaga anggota zahir. Kena jaga anggota zahir dalam usaha untuk kita clear ataupun untuk kita bersihkan hati. Kenapa? Kerana anggota zahir ini saluran yang menyebabkan hati kita akan kotor dengan maksiat. Apabila hati kita kotor dengan maksiat zahir, menyebabkan hati kita akan tertutup. Hati kita akan tertutup ataupun sukar untuk dia menerima kebenaran. Itu dipanggil hati yang keras, hati yang tertutup. Kenapa? Kerana maksiat banyak, maksiat zahir dan juga maksiat batin. Baik, kita akan sambung di bawah tu kalau tak silap, dan setengah daripada faedahnya, faedah mata yang bangsa dunia. Kan? Okey, di situ. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, konsep dia tuan kita dah tahu, cuma kita pendetailan. Jadi konsep menjaga mata semua sama je konsep dia 7 topik ini. Cara untuk kita jaga anggota zahir, kita nak kena tahu perkara yang haram, dan kita nak kena tahu perkara yang wajib dan sunat.
Maksud apa? Maksudnya cara nak jaga mata ini, kita jaga daripada perkara yang diharamkan. Itu jaga dengan maksud kita jangan buat perkara yang haram dan makruh, dan dalam masa yang sama kita menggunakan mata ini sebagai modal untuk hasilkan pahala. Itu yang umumnya konsepnya. Sebab itulah ulama bagikan perkara yang haram ataupun perkara yang sunat kita guna mata untuk kita lihat. Kenapa? Kerana kita nak tinggalkan perkara yang haram, dan dalam masa yang sama kita nak jadikan mata ini sebagai modal untuk kita kerja pahala. Dan setengah daripada faedah ataupun setengah daripada faedahnya mata. Faedah itu perkara yang boleh digunakan dengan mata kita untuk mendatangkan hasil yang bangsa dunia, yang nisbah dunia. Bangsa itu maksud nisbah, yang bangsa dunia ataupun jenis. Bangsa ni merujuk kepada jenis. Jadi makna bangsa ini ialah jenis dunia. Jadi kebaikan ataupun faedah yang boleh digunakan mata kita ini untuk mendapatkan faedah dunia. Apa dia? Contoh dia bagi beberapa contoh guna mata untuk kebaikan ataupun faedah dunia. Tetapi ilmu fiqh, tuan-tuan, yang penting ilmu fiqh, dia akan orang panggil memandu kita cara untuk kita tukarkan daripada dunia itu kepada akhirat. Itu penting ilmu fiqh. Sebab ilmu fiqh itu menentukan setiap perbuatan kita itu sama ada di dunia ataupun akhirat, tanpa mengira rupa. Terkadang rupa dunia dia boleh jadi akhirat, terkadang rupa akhirat dia boleh jadi dunia. Itu penting kepada ilmu fiqh. Dan ilmu fiqh menetapkan panduan kepada kita cara untuk menghasilkan pahala. Dan setengah daripada faedah bangsa dunia, melihat perusahaan engkau. Ini dunia. Apa maksud dunia? Dunia ini kita dah sebut berulang kali, iaitu pekerjaan yang tidak mendatangkan pahala di akhirat. Itu dipanggil dunia. Kalau hanya di sekadar dunia, tidak menghasilkan pahala di akhirat, itu dipanggil dunia. Sama ada perkara itu, perbuatan itu rupa akhirat ataupun rupa dunia, tetap dinamakan dunia. Contoh kita belajar, tuan-tuan. Belajar ini satu tuntutan wajib, sama ada aini ataupun kifai. Dua tuntutan. Kalau ada tuntutan wajib aini, wajib kata setiap individu, dia panggil wajib aini, fardu ain. Ataupun tuntutan kifai, dua pahala itu berbeza. Tetapi sekiranya kita tidak ada niat, walaupun duduk dalam majlis ilmu, walaupun dengar mutiara-mutiara ilmu, walaupun tengok ada pahala sunat. Tetapi perbuatan duduk itu tidak ada pahala. Kenapa? Kerana dia tidak ada niat semata-mata kerana Allah. Niat dia tunggu sementara waktu isyak, dah tak ada kerja ke mana kebetulan, maka tunggulah sementara isyak. Nak balik pun nak kena turun juga. Nak kena naik tingkat 4, tingkat 5, isyak 8.14 saja, 8.12 saja. Ada kata kita tunggulah menyandar di dinding-dinding, cari di dinding belakang-belakang tu sementara isyak. Apa niat dia? Niat datang surau nak mendirikan sembahyang. Maka tidak ada pahala belajar ilmu agama walaupun dia duduk dalam majlis, maka rupa duduk itu adalah dunia. Kenapa? Tidak ada pahala di akhirat. Itu sangat rugi. Walaupun rupa agama, dia panggil rupa akhirat. Duduk dalam majlis ilmu ini, rupa dia adalah rupa ibadah, tetapi dia tidak jadi ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu penting asas niat itu.
Tetapi dunia itu boleh dijadikan akhirat. Dunia itu boleh jadi akhirat. Dengan sebab apa? Dengan sebab niat. Mana contoh? Ini dunia. Melihat perusahaan engkau, guna mata untuk melihat asal perusahaan ini bisnes. Tapi dia umum di sini. Apa saja kerja kita, bukan perusahaan perniagaan saja. Apa saja kerja kita, kerja dunia kita, kena tengok barulah sempurna kerja kita. Nak keluar ke tempat kerja, nak kena tengok jalan. Sampai di tempat kerja, masa buat kerja, dah kena tengok. Tu dia panggil tengok perusahaan kau. Tengok apa nama ini, menggunakan mata untuk apa? Untuk melakukan aktiviti kerja kita. Maka kerja itu rupa dunia, tetapi boleh jadi akhirat dengan niat. Salah satu niat banyak. Niat kerja, tuan-tuan, niat bisnes ini tak kisahlah tuan-tuan niat apa, kerja apa pun. Cuma ulama spesifiknya dalam kitab muamalah disebut niat perusahaan, niat perniagaan. Kerana Nabi sebut dua profesi ini secara jelas, iaitu dia panggil amalun rajulin biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Dua profesi disebut secara jelas oleh Nabi. Jadi spesifiknya Nabi sebut niat bai'in mabrur. Pertamanya Nabi sebut pekerjaan yang baik di dalam agama kita ini, iaitu tiap-tiap urusan pekerjaan menggunakan tangan sendiri. Ulama kata apa tangan sendiri? As-sina'ah wa zira'ah. Itu aktiviti pertanian dan juga aktiviti pertukangan. Satu. Yang kedua Nabi kata wa kullu bai'in mabrurin, dan tiap-tiap perniagaan yang mabrur, yang baik, yang tidak ada tipu daya di dalamnya. Maka Nabi ajar ada niat kita melakukan aktiviti perusahaan dan perniagaan. Lebih kurang 7 ke 8 niat. Salah satunya tuan-tuan, niat apa dia? Niat kita keluar bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan nafkah wajib dan nafkah sunat. Maka setiap pekerjaan kita akan direkodkan pahala apa? Pahala wajib dan pahala sunat. Bagi orang yang dah ada harta, dia dah cukup harta untuk apa nama ini, perbelanjaan yang wajib diri dia dan anak isteri dia, tetapi dia keluar bekerja juga, maka dia akan mendapat, kalau dia niat, akan mendapat perbelanjaan sunat. Nafkah tu dalam bahasa Melayu kita panggil perbelanjaan sunat dan wajib. Karena perbelanjaan wajib itu dituntut oleh syarak supaya kita menyediakan makanan, apa nama ini, pakaian dan tempat tinggal. 3 ini termasuk perbelanjaan yang wajib dia sediakan untuk diri dia, anak isteri dia setiap hari. Maka sekiranya duit dah ada setiap hari, tercukup gaji bulan lepas dengan simpanan, tetapi dia masih bekerja, maka niat dia untuk mendapat nafkah sunat. Kenapa perlu kepada sunat? Nafkah lebih, perbelanjaan lebih, duit lebih, untuk melakukan kebajikan sunat. Nak belanja isteri, belanja anak, belanja sunat, bukan belanja wajib. Setiap hari kita beli apa nama ini, apa nama makanan untuk anak kita, makanan wajib dah cukup, tapi beli juga makanan sunat. Untuk melakukan perkara sunat mesti ada duit. Maka aktiviti kerja, keluar kerja, mencari kerja tuan-tuan, maka dia rekodkan pahala sunat. Walaupun rupa dunia, tetapi dia boleh jadi akhirat, dia boleh jadi akhirat. Itu pastikan niat. Setiap hari kita kena ada niat. Kata tubuh saya, mudahnya, sahaja aku keluar bekerja kerana Allah. Kita kan kena ada sahaja, kita tidak lupa niat. Itu nak menyedarkan niat itu, mulut tolong sebut. Mulut tolong sebut supaya hati ingat, sahaja aku keluar bekerja kerana Allah. Apa makna kerana Allah? Kerana tuntutan perbelanjaan wajib dan tuntutan perbelanjaan sunat. Hari-hari kita berbelanja, anak nak tu beli, isteri minta tu beli, sunat, maka kita akan dapat pahala sunat. Dan tahu amalan Nabi yang juga amalan ulama tuan-tuan, saya selalu sebut, amalan ni kena niat baru dia jadi pahala. Sebelum sampai ke rumah, pergi keluar saja, keluar bekerja, keluar ke mana saja, sebelum sampai ke rumah, sunat kita beli
ataupun sunat kita bawa balik bekal kepada anak isteri kita. Itu sunat. Maka nak buat amalan sunat kena ada modal, kena ada pahala. Kena ada pahala, kena ada duit lebih. Ketidak duit cukup-cukup, itu yang berkira. Nak beli goreng pisang kak nak berkira. Kenapa? Kerana duit lebih, duit cukup-cukup. Itu kena tambah duit. Orang yang tak faham dia kata cari dunia. Dia tak faham dunia. Kenapa kerja lagi ni? Takkan tak cukup lagi berpuluh tahun dah kerja. Duit dalam simpan 1 juta lebih dah. Tapi dia bekerja lagi, tak nak pencen lagi. Dia tak faham. Kerja kita nak ibadah. Dia kena niat. Tak niat dia akan jadi dunia. Satu contoh. Yang kedua, dan melepaskan. Ni tengok. Tu tengok. Jadi setiap gerak kerja kita tengok tu dapat pahala. Keluar bermula daripada keluar dari tuan-tuan, dia rekodkan pahala. Mula daripada kita berjalan tu kan dapat pahala. Dia panggil apa? Lil wasaili hukmul maqasid. Lil wasaili hukmul maqasid. Jadi maqasid dia tu, target tujuannya ialah untuk dapat modal, untuk dapat duit. Tapi nak dapat duit itu mesti keluar bekerja. Maka bermula daripada keluar itu direkodkan pahala. Setiap perjalanan kita tengok untuk dalam perjalanan semua direkodkan pahala. Dan melepaskan engkau daripada segala yang dan segala perkara yang menyakiti, jadi perkara yang boleh memudaratkan. Ini tengok ni sebab apa mengguna mata? Guna mata untuk melepaskan. Melepas ni yakni mengelakkan. Mengelakkan engkau daripada segala perkara yang menyakiti, yakni perkara yang boleh memudaratkan diri. Kena tengok. Mana contoh seperti jatuh. Nak jalan, nak kena tengok. Nak mengelakkan daripada jatuh, daripada masuk pagi tak tengok jalan. Pejam je mata. Kenapa ni? Nak jaga mata, jaga pandangan. Tanpa berjalan pun pejam mata. Alah jumpa pagi. Kenapa ni Ji? Belajar dah kena jaga mata. Belajar cara tak betul, jawab dia. Duduk dalam pagi. Dan berlaga ni accident. Nak mengelakkan daripada bahaya mudarat diri kita, kena jaga pandangan. Kena tengok. Ini tengok yang panggil dunia. Dan bermula mensyukurkan mata itu. Ini dia bagi contoh dunia. 3 saja, 2 contoh. Baik. Dan bermula mensyukurkan mata. Jadi cara untuk jaga nikmat mata. Bagaimana cara dia? Dia dah bagi dah contoh. Mata ini ada faedah dia, ada kegunaan dia. Guna mata untuk akhirat, untuk kerja pahala di akhirat, dan guna mata untuk aktiviti dunia. Dan bermula mensyukurkan mata itu, bermula mensyukurkan nikmat mata itu. Bagaimana cara untuk syukur nikmat mata? Makna syukur ni tuan-tuan, selalu kita sebut. Apa dia syukur ini? Syukur ini dia bukan alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur dapat rezeki lebih. Itu lafaz. Lafaz dia panggil syukur, bukan makna syukur. Syukur ni dia perbuatan, bukan lafaz. Lafaz alhamdulillah itu lafaz puji-pujian sebagai tanda syukur. Tapi makna syukur itu dia perbuatan. Apa dia syukur ini? Iaitu kita melakukan, dia panggil syukur nikmat. Syukur dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Organ apa nama ni? Kita punya anggota ini dipanggil nikmat zahir. Mata nikmat zahir, telinga nikmat zahir, tangan nikmat zahir, kaki nikmat zahir, perut nikmat zahir. Maka cara untuk kita bersyukur dengan pemberian ataupun anugerah Allah Ta'ala ini, ada cara dia. Baik, apa syukur? Syukur ini menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna syukur.
Sebab tu kita kena tahu larangan dan perintah, ataupun kita kena tahu perintah Allah Ta'ala. Perintah ni umum, sama ada perintah itu dalam bentuk larangan, sama ada perintah itu dalam bentuk suruhan. Semuanya larangan dan suruhan itu dia berada di dalam khitab Allah Ta'ala, dipanggil dalam perintah Allah Ta'ala. Jadi kita kena tahu. Sebab apa? Sebab kita nak tahu apa larangan mata supaya kita boleh tinggalkan. Orang yang meninggalkan larangan, dia tak buat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala, kan bermakna dia bersyukur dengan nikmat pemberian Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, dia guna nikmat ini mengikut perintah yang disuruh. Dia meninggalkan larangan ini menurut perintah yang dilarang. Kedua-dua ini dia ikut perintah, perintah larangan dan perintah suruhan. Yang larang dia tinggal, yang suruh dia buat. Dia guna mata dia ini untuk perkara sunat, untuk perkara wajib. Dia tinggalkan perkara haram. Itulah orang yang bersyukur dengan nikmat mata. Dan bermula mensyukurkan nikmat mata itu, memeliharanya mata. Jadi dalam cetakan tu dia tertukar, memelihara daripadanya. Sebenarnya nya itu dia kena letak di memelihara. Itu cetakan dan ilah teknikal. Memeliharanya mata daripada tiap-tiap. Cara kita nak syukur, jaga mata. Jaga daripada apa? Daripada tiap-tiap melihat yang haram. Jadi tiap-tiap melihat perkara yang haram. Ini satu. Dia ada dua, tapi ini asas sekali. Kita nak cara nak jaga mata, kita tinggal larangan haram dan makruh, dan kita buat perintah. Kita buat perintah yang disuruh dengan mata, sama ada perintah itu wajib ataupun perintah sunat. Tinggal larangan, sama ada larangan haram ataupun larangan makruh, dan buat perintah, sama ada perintah itu wajib dan perintah sunat. Itu cara jaga dia. Melihat, yang ini larangan, cara nak jaga dia, memelihara, yang ini menjaga daripada melihat yang haram. Melihat ini dengan makna memandang. Memandang ataupun kata Tuan Guru Muhammad Abdul Razak, maksud melihat ni mengekalkan pandang. Bukan tengok tak apa, tengok sekali kekal. Sebab dia kenapa? Kerana dia tahu teknik dia. Dia kata kalau kali pertama tu kan kali kedua tu yang salah. Kerana dah tahu dah cantik pula, anak tengok kali kedua. Kali kedua tu salah. Maka dia kata teknik dia, kita tengok sekali je. Tu dia panggil mengekalkan pandang. Tengok cantik kekal. Oh, wow. Tengok cantik je kekal. Dan keluar tu habis ni. Mengekalkan pandang itu haram walaupun sekali. Ini kena tahu cara dia. Jadi teknik manipulate itu kita tahu. Itu dia belajar daripada guru dia yang bernama Syaitan. Syaitan ajar dia. Syaitan ajar dia, cara dia tahu. Kali pertama tak apa, syaitan kata tak salah, itu kali kedua tu kalau kamu ulang balik tengok salah haram. Maka syaitan kata buat macam ni. Macam mana? Kekalkan pandang. Pertama kali jangan ubah-ubah. Syaitan kacau. Kita pun cakap kat guru kita betul juga, Syekh. Sebab tu ulama kata melihat ini maksud mengekalkan pandang, merenung, mengekalkan pandangan kita. Seperti mana contoh haram? Dia bagi contoh haram. Makruh dia tak bagi sini. Haram ni seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. 3 je. Ada 4 di bawah tu. Dan 4 ni tambahan. Asal dia 3 ni. Maksud 3 ni kita nak mudah ingat. Maksud dia apa?
melihat perempuan yang ajnabi. Dia satu je, segmen satu. Haram melihat perempuan yang ajnabi. Apa maksud ajnabi? Perempuan yang asing. Maksudnya perempuan yang boleh berkahwin dengan kita. Maksudnya perempuan yang bukan mahram kita, bukan isteri kita, bukan sahaya kita. Itu dipanggil. Selain perempuan ajnabi, nak tafsir dia, nak elaborate dia, selain daripada 3 jenis perempuan ini, itu dipanggil perempuan ajnabi yang haram kita tengok. Tengok apa? Tengok aurah dia. Ni kena tahu juga aurah. Jadi kesimpulan tuan-tuan, kita ingat, nak ingat ajnabi, kita kena ingat 3. Maksud apa? Yang kata haram kita tengok perempuan yang asing, iaitu perempuan yang bukan isteri kita, bukan hamba kita, dan bukan mahram kita. Paling mudah lagi kita ingat haram melihat perempuan yang selain daripada mahram. Sebab 2 itu kita dah tahu isteri kita. Kita dah tahu isteri kita dan hamba kita statusnya sama. Jadi lagi ringkas, haram melihat perempuan selain daripada mahram kita. Yang boleh tengok adalah mahram. Mahram ini iaitu merujuk kepada 18 jenis mahram. Selain daripada 18 jenis perempuan, semuanya haram kita melihat. Sama ada perempuan haram, perempuan mahram kita dengan sebab keturunan, ada 7. Bermula daripada adik sampailah bapa dan ibu saudara yang ke-7 tu. Yang keduanya haram dengan sebab susuan, 7. Dan yang ketiganya haram dengan sebab berambil-ambilan 4. Berambil-ambilan 4 tu seperti ibu mertua kita. Yang keduanya ibu tiri kita. Yang ketiganya menantu kita. Yang keempatnya anak tiri. 4 campur 7 jadi 18. 18 ini mahram. Selain 18, semuanya haram kita lihat. Haram lihat apa? Haram lihat aurah dia. Apa dia aurah? Ma yahrumu nazrahu, ma yajibu satruhu, wa ma yahrumu nazrahu. Aurah dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ada 2 makna, digabungkan oleh para ulama di dalam kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah. Disebut juga dalam Hasyiah Al-Baijuri Ibnu Qasim jilid yang pertama. Makna aurahnya apa dia? Aurah ini ada 2 makna. Biasa kita pegang satu je. Ni. Aurah ni kawasan yang wajib ditutup. Kena tahu kawasan mana yang wajib ditutup. Di hadapan mahram, kawasan wajib ditutup. Di hadapan ajnabi, ada kawasan wajib ditutup. Dan juga wama yahrumu nazrahu, dan kawasan yang haram lihat walaupun tak wajib dikatuk. Walaupun tak wajib katuk tapi haram melihat. Nisbah haram lihat itu dipanggil aurah, nisbah haram lihat, dan ada aurah nisbah wajib katuk. Lepas tu digabungkan sekali jadi aurah seluruh badan. Contoh tuan, bagi wanita yang ajnabi yang boleh berkahwin dengan kita, mana aurah dia? Seluruh badan, malaikat muka dan tangan. Maksud apa? Maksud seluruh badan, malaikat muka dan tangan, aurah wajib katuk. Yang tak wajib katuknya muka dan tak wajib katuknya tangan. Pergelangan ini wajib katuk. Kalau nampak walaupun seinci, haram. Direkodkan haram. Kenapa? Kerana border ini, sepadan ini wajib dikatuk. Ini etika uniform yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam apa? Di dalam perlembagaan, di dalam fiqh ataupun dalam Quran. Jadi kita sebut dalam Quran, dia agak tinggi, kita tak jumpa cari, kita kena sebut perlembagaan kita adalah fiqh. Kerana kitab fiqh diadaptasi daripada Quranul Karim. Kalau kita nak cari dalam Quran, tak bertemu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Tak temu ayat tu. Dan ayat tu umum. Perincian etika ataupun orang panggil uniform tak akan bertemu dengan Quran. Kita bukan ahli dan pakar di dalam Quran. Sebab itu kita refer kepada modul fiqh yang jelas. Settle tuan. Aurah dia
Wajib katuk muka, selain daripada muka dan tangan. Dagu wajib katuk kerana dia bukan muka. Bawah ni, bawah dagu ni wajib katuk. Yang dagu ini saja. Ini tuan-tuan, kalau lelaki jagu, nampak jagu bawah ni, ni. Ini ni bukan muka. Kadang-kadang perempuan dia pakai sampai ke bawah, nampak ni. Maka haram walaupun nampak setengah inci saja ni. Haram direkodkan dosa. Kenapa? Kerana kawasan ini wajib dikatuk. Apabila dia keluar daripada rumah dia, maka kawasan ini wajib dikatuk. Ini arahan dan perintah. Itu muka. Baik. Adapun muka tuan-tuan, ini yang kita nak stres, yang kita nak tekankan. Adapun muka dan juga tangan tak wajib katuk, tapi aurah. Aurah apa? Aurah nisbah tengok. Sebab itu orang yang tak faham, dia tengok, dia tenung, dia renung, belek di mana cantiknya, bibir cantik, kening cantik, mata cantik, office mate dia kenal. Tak lalak dia ingat, bini tak ingat pun. Tak ingat. Bibir bini tak kenal, bibir office mate dia kenal. Nipi bibir. Tanya bibir bini kau, tak ingat. 20 tahun dah tu dia lupa. Dah kahwin lama sangat lupa. Yang dia ingat hari-hari tengok bini tengok 4 jam saja. Office mate kita 8 jam duk parti. Dia tak faham. Sebab apa? Dia ingat yang tak dia tengok dalam kain tu. Maksud dalam kain baju. Baju apa ni? Apa nama ni? Tubuh tak dia tengok. Yang ni tak dia tengok, betih tak dia tengok. Dia nampak yang tu saja. Sebenarnya aurah ini ada 2. Yang boleh tengoknya adalah tempat-tempat yang maksudnya muka dengan tangan ini yang boleh tengok adalah pada 2 tempat saja. Yang pertama, ketika mana khutbah dia ini nak meminat, boleh tengok muka dia, tenun muka boleh. Tengok lama boleh muka. Dia tengok belek tangan pun boleh. Mana nak cek tangan ni? Sebelum nikah saya nak cek dulu tangan. Boleh lah. Jangan lebih-lebih. Lagi tengok saja. Lepas tu stop. Apa tak jadi ambil. Pilih orang online pula tengok. Jenuh tengok je. 10 orang ada tengok. Tapi tak jadi lagi calon. Tengok pun ada juga batas juga. Bukan tu belek atas bawah. Ada juga. Yang kedua ni ialah dalam muamalah. Boleh tengok muka dalam muamalah. Sistem muamalah. Jual beli, pajak gadai, sewa menyewa. Kalau penyewa itu perempuan, boleh tengok mukanya. Untuk apa? Untuk kenal. Sebab inilah orang yang beri barang kepada aku, penyewa. Kalau berlaku apa-apa, dengan dia yang kita kenal. Dia jual beli, penjual, lelaki dan perempuan, boleh tengok. Ini 2 tempat sahaja. Yang lain tidak ada. Kalau lah tengok, maksud tengok tak tengok tu, sekejap tu tak apalah, dia tak tenung. Lepas tu tengok pula. Tu tak tahan lah. Tu lama tengok pula. Baik. Yang ke apa lagi yang saya tak sebut tadi? Lelaki. Okey, orang perempuan settle. Seluruh badan wajib katuk dan muka dan tangan ni sebaharan tengok. Tak boleh parti tengok. Lelaki juga sama tuan-tuan. Lelaki ni disebab lelaki sesama lelaki, dan juga disebab perempuan tengok kita. Maka lelaki ni aurah lebih ringan. Aurah wajib katuk bagi lelaki pusat dengan lutut. Di hadapan sesama lelaki pusat dengan lutut. Di hadapan perempuan yang mahram pusat dengan lutut. Di hadapan perempuan ajnabi juga pusat dengan lutut. Perempuan yang boleh berkahwin dengan kita, sepupu kita datang, pakai seluar pendek pun boleh. Maksud seluar pendek yang tutup pusat hingga lutut. Bukan pakai seluar tomoy tu. Tu memang macam pakai underwear. Tak lepas lutut kat luar. Maksud lutut kat bawah. Dia cover lutut dengan pusat. Boleh. Kenapa? Wajib. Dia dah satu kawasan wajib. Tetapi badan dia yang dia tak pakai baju, betih dia, kaki dia itu nisbah bagi perempuan haram melihat. Perempuan haram lihat badan kita. Sebab itulah hukumnya sunat kita pakai baju. Keluar rumah sunat pakai baju. Untuk apa? Untuk bantu perempuan supaya dia tak mudah. Dia mudah untuk jaga pandangan dia. Kalau pakak tak pakai baju semua kacau juga. Macam kita solat sama juga. Aurah dalam solat pusat yang menutup saja. Tetapi yang selebih itu sunat kita pakai. Sunat kita pakai perfect semua.
pula kopiah, apa nama ini, warna pula sunat. Ada sunat warna, sunat tutup semua. Itu sunat, dapat pahala sunat. Jadi kita pakai dengan niat untuk menutup aurat yang wajib dan yang sunat, dapat 2 pahala. Pahala wajib untuk tutup yang pusat yang menutup, dan selebihnya kita akan catatan dan rekod pahala sunat. Itu penting untuk niat. Kalau tunggu saya dia agak halusi fiqh dia, detail, amalan dia ini sangat detail, sehingga dia nak pakai baju pun niat. Aku pakai baju niat kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Nak dapat pahala daripada pakai baju sebelum dia keluar rumah. Apa maksud kerana Allah? Kerana perintah Allah, tuntut yang wajib, tuntut yang sunat, dapat 2 pahala. Tu orang panggil fiqh minded. Tuan-tuan dulu-dulu ni tuan dia halusi amalan dia. Makan nasi pun kerana Allah. Kita ni makan nasi kerana lapar. Kenapa makan nasi ni? Lapar ni lapar. Itu je kita. Tak lapar tak makan. Tak ada pahala makan nasi kita. Ulama ni makan nasi bukan kerana lapar, kerana keperluan badan dia untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Badan ini ada sistem dia. Kita kena jaga. Nak tahu, nak jaga badan, kena kenal sistem badan kita. Bila dia perlu makanan, pagi dia perlu, timing dia pukul berapa. Bukan kerana lapar. Orang tak ambil sarapan, tak, dia kata saya tak lapar Ustaz, saya boleh tahan sampai pukul 2. Tak makan apa pun. Naya dia zalim kepada diri dia. Tak pandai selenggara enjin dia. Naik kereta tak punya hitam. Dia kata tak apa Ustaz, 4 bulan, 5 bulan punya hitam sama lagi. Kereta berjahanam juga. Keperluan badan. Ulama makan pagi, sarapan pagi walaupun dia tak lapar, kerana keperluan badan. Dia perlu kepada apa? Kepada nutrients. Untuk apa? Untuk sistem badan kita berjalan secara efektif dan efisien. Itu tengok ulama kita. Ke depan dia punya apa nama ini, fiqh dia. Kena ubah tuan-tuan, jangan makan kerana lapar. Lepas tu Nabi ni dia makan, dia berhenti waktu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Walau dia tak bedah 2 pinggan, makan tak lapar tu kita bedah banyak. Nabi dia makan, dia tak makan macam kita makan. Tuan-tuan makan ajuklah, ni kita ni maksud orang lain kan. Nabi makan dia ada size dia, ada portion dia. Baik, seterusnya setelah kita dah tahu yang mana sunat, yang mana wajib katut, yang mana sunat katut. Seterusnya, dan seperti melihat akan muda beliau. Jadi tengok ajnabi haram tuan-tuan. Tengok ajnabi haram. Yang tak haramnya, tengok isteri, tak haram. Tengok sahaya, tak haram. Tengok mahram, tak haram. Kalau ada niat, dapat pahala. Tengok isteri, dapat pahala. Tengok isteri, dapat pahala. Tapi yang dapat pahala tu tuan-tuan, pasal dah betul apa yang ulama sebut. Kalau benda yang ada pahala, dia tak akan rasa seronok. Dia tak akan rasa enjoy, tak akan rasa happy. Rasa tak ada apa pun tengok isteri kita. Sebab apa? Sebab ibadat. Ulama kata ibadat ni apa dia? Perkara yang tidak, orang panggil, disukai oleh nafsu dia. Nafsu rasa tak apa, tak seronok. Aura dia tak lain macam. Tengok orang lain, aura dia lain macam. Sebab apa? Sebab nafsu suka. Tu dia ibadat, tu nak tahu ibadat, beza. Kalau benda yang nafsu suka, ada sabdi orang. Kenapa nafsu tak suka jenis-jenis mengaji usuluddin, fiqh, tasawuf? Ada sabdi orang. Benda yang nilai tinggi, ibadat yang ranking tinggi, dia tak akan disukai oleh nafsu kita. Nafsu dia suka perkara yang santai-santai saja, yang nilai ibadat dia rendah. Kalau dia ibadat lah, kalau jadi ibadat. Ia keempat, tambahan ni. Dan seperti melihat akan muda beliau. Yang kedua, pertama melihat ajnabi. Yang kedua, dan seperti melihat akan yang muda beliau. Muda beliau ni ada terma, dia namakan amrad. Amrad, bukan pondan. Amrad, lain, pondan lain. Pondan tak apa tengok dia. Melainkan kalau tengok dia datang nafsu, tu haram lah. Tak semestinya tengok pondan, haram.
Kata dengan Amri pun rasa lain, haram. Guru saya kata, jangan tengok sama kita, haram. Kalau ada nafsu, tengok pokok kayu pun haram. Tak payah tanya binatang, pokok kayu haram. Tengok pokok kayu ni, dia lain macam dia tengok, gairah lain. Siapa yang tengok pokok kayu gairah, haram tengok pokok kayu. Haram apa? Arili, bukan zati. Diri pokok kayu tak haram, adapun diri perempuan haram. Tak gairah pun haram. Dia kata, ni orang silap teks fiqh ni. Ustaz, saya tengok office mate saya tak ada rasa apa. Ustaz, macam adik-adik saya, 10 tahun dah saya kerja. Saya masuk kerja posting pertama saya di office saya ni, sampai hari ni dah 20 tahun Ustaz. Kerani yang duk selalu berurusan dengan saya tu perempuan lah. Daripada dia anak dara sampai ini anak 5. Saya tengok dia dulu, dia masa anak dara sampai dia anak 5 sekarang ni, Ustaz, tak ada rasa apa macam anak saya. Macam anak dia, macam anak dia dah anak 5. Cuba anak dara macam adik. Walaupun tak gairah, walaupun tak rasa apa, haram. Kenapa? Haram zati. Diri melihat itu haram, diri perempuan itu haram. Ada pun satu jenis lagi, dia panggil haram ardi. Diri itu tak haram, pokok tu tak haram tengok. Tetapi apabila datang perkara lain, itu ardi dia panggil, datang perkara lain menyebabkan haram. Apa perkara itu? Datang gairah, maka gairah itu menyebabkan haram dia melihat pokok itu. Dia panggil haram ardi, bukan haram diri pokok itu tidak. Itu beza. Jangan tersilap teknik anda menggunakan alasan saya tak gairah, saya tak rasa apa, dengan sebab melihat diri dia tertukar diri zati dengan Allah, dengan Allah itu. Dalam mazhab kita, Amra ni dia lelaki. Kalau bahasa ini jambu lah, bukan kunyi. Kunyi lain. Dia jambu. Dia lelaki, yang baru awal remaja, lelaki ataupun bahasa umur remaja, yang baru balik tapi dia kacak tampan. Dia tampan, belum tumbuh, dalam kitab sebut belum tumbuh bulu. Kalau dia kitab tua sebut belum tumbuh bulu, maksud janggut tak ada lagi, misai pun tak ada lagi. Misai licin, janggut pun licin, tak ada, tak naik lagi. Bukan bulu ni, bulu roma ni, bukan. Maksudnya muka dia licin macam perempuan. Nak pula jenis remaja yang jaga muka. Oh, facial setiap minggu, setiap hari facial. Tu yang jadi jambu. Haram kita tengok dia. Tak ramai lah yang ni. Lagi contoh, dan seperti melihat akan, contoh ketiga, haram, contoh haram. Dan seperti melihat akan aurah laki-laki. Ini contoh last, 3 contoh. Contoh ketiga, haram melihat aurah laki-laki. Jadi walaupun sesama lelaki, haram melihat aurah. Sesama lelaki ni, pusat yang melutut tak boleh tengok. Walaupun kawan kita, walaupun adik kita, kerana mahram sama mahram, lelaki sama adik kita pun tak boleh tengok aurah dia. Maksudnya pusat yang melutut tak boleh tengok. Bukan zakar sahaja tak boleh tengok. Kita ada perasaan zakar sahaja, bukan. Zakar tu kan haram melihat zakar. Haram melihat zakar asing, dengan haram melihat aurah. Zakar tu sebahagian daripada aurah. Contoh budak kecil. Budak kecil ni tak haram kita tengok aurah dia, tetapi zakar dia tak boleh tengok kalau tidak ada hajat. Melainkan ada hajat, ibu, bapa ada hajat nak basuh kecil dia, nak basuh apa, tengok zakar anak kita. Dia bukan soal anak, soal zakar. Zakar sesiapa pun di umum, yang boleh tengok adalah zakar kita saja. Zakar orang tak boleh. Sama ada zakar orang itu mahram anak-anak kita, apatah lagi orang yang lain. Yang dibenarkan ialah melihat zakar kita sendiri. Itu pun kalau tanpa hajat makruh. Tengok tidak ada kerja apa, tak ada tujuan apa, saja nak tengok, makruh. Tapi tak ada makruh saja. Ada juga dia sebulan tak tengok, tak tahu apa rupa, kena tengok. Bukan kerana hajat nak cukur, tu memang tak perlu tanya. Takkan nak cukur pejam mata. Tak sempurna suatu hajat kalaulah kena pejam mata. Sedangkan kita nak menyempurnakan
urusan. Ini bukan soal nak cukur, nak apa tidak. Bukan soal ada ajak gatal nak tengok benda tak. Tak ada ajak apa pun. Saja-saja nak tengok, itu makruh. Maksudnya harum, tapi makruh. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata kamu. Kesimpulan dia, wajiblah kamu menjaga mata kau, memelihara mata kau. Kerana apa? Yang ni tuan-tuan saya nak expresskan, sebab dia tempat yang tak perlu detailkan. Saya nak express ayat Quran ini supaya kita nak berhenti di bawah. Nak sambung bulan depan. Kerana firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Artinya, bersabda olehmu, hai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman. Bersabda olehmu Rasulullah, Allah perintah supaya Nabi beritahu kepada orang beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, beritahulah kepada orang-orang yang beriman. Apa yang Nabi nak beritahu? Pejamkan oleh kamu akan mata kamu. Benda yang Nabi beritahu. Pejam tu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihat. Jadi haram. Maksud pejam ni, jangan tengok. Bukan pejam tu. Tu dia panggil murab kepada pejam. Jadi kedaki pejam ini, jangan tengok. Bukan pejam terulang. Jangan tengok perkara yang haram. Jadi harum ni, tiada harum, mana haram. Nescaya memejan oleh mereka itu. Apabila perintah ini datang kepada umat Islam, Nabi cerita, lalu orang yang beriman, kata Nabi, akan mengikut, akan akur kepada perintah ini, akan pejamkan mata. Maksud akan jaga mata daripada pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nescaya memejar oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Dan yang kedua, dan suruh olehmu Nabi akan mereka itu. Allah perintah kepada Nabi. Ini dialog antara Nabi dengan Allah. Allah kata apa? Dan suruh olehmu wahai Muhammad, dan perintahkan olehmu wahai Nabi kepada mereka itu, kepada orang yang beriman. Orang beriman ni, ini orang yang percaya kepada perintah Allah. Orang yang percaya kepada Allah dan dia percaya kepada syariat yang dibawa oleh Nabi. Percaya adanya Allah Ta'ala dan percaya adanya syariat yang dibawa oleh Nabi. Apa lagi perintah? Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faras mereka itu. Dia spesifik faras. Tapi yang kita naknya, tajuk topik kita ini, dia nak pada mata lah. Faras ini tajuk yang belakang. Jaga farah mereka itu. Nescaya apabila Allah perintahkan jaga farah, nescaya memelihara mereka itu akan segala faras mereka itu. Mereka jaga faras. Mereka tak guna farah perkara yang haram. Hanya mereka guna farah ini perkara yang sunat, perkara yang dapat ibadah, perkara yang boleh menghasilkan pahala melalui faras. Nanti kita akan bincang dalam tajuk faras, bagaimana cara nak dapat pahala. Modal dia Allah beri farah kita. Farah tu boleh guna untuk dapat pahala. Kalau kita tahu lah. Kalau kita tak tahu, rugi. Daripada guna farah ni, daripada barang haram dikerjakan dengan dia dengan farah. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Yang demikian, arahan dua-dua tu, jaga mata dan jaga farah itu lebih baik bagi mereka itu. Azkar ni lebih suci hati, maksud dia. Zalika azka lahum. Jaga pandangan mata ini boleh membersihkan hati. Itu sebab itu proses kita ni tuan-tuan, kita sedang melakukan proses untuk bersih hati. Untuk hati kita ini bersih daripada apa? Daripada maksiat zahir. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia. Semacam dengan zahirnya. Innallaha khabirun bima yasna'un. Terjemahan dia.
bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui, sangat tahu. Apa yang Allah tahu? Akan perkara, akan batin, akan perkara yang tersembunyi yang dikerjakan oleh mereka itu. Akan perkara yang tersembunyi. Benda dalam hati pun Allah tahu. Perkara yang tersembunyi orang lain tak tahu, tetapi Allah tahu. Samalah tahu itu dengan zahirnya, zahir sesuatu. Maka membalas ia Allah akan mereka itu, akan orang yang mukmin itu, atas sesuatu yang dikerjakan. Apa saja kita buat dengan anggota kita, Allah akan balas. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil mana gerak kerja kita, usaha kita sekecil mana pun akan direkodkan bayaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengabaikan walaupun satu benda yang paling kecil, usaha kita, gerak kerja kita, kerja buat kita, Allah akan balas imbuhan dia, reward dia di akhirat nanti. Catatan itu akan direkodkan, ada pahala, maknanya ada payment lah kita di akhirat nanti. Allah Ta'ala dah janji, Innallaha la tukhliful mi'ad. Ini janji Allah. Aku tidak sekali-kali mungkir janji. Kalau aku janji, sekecil-kecil usaha akan direkod, akan dibayar dengan imbuhan sunnah, maka Allah akan balas, Allah akan bayar. Dia tidak akan mungkir janji. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik. Di sini tuan-tuan, kerana dia tak perlu kita urai, kita noktah, kita titik di bawah tu kita akan explainkan. Sebab kita nak berhenti, kita nak mula tajuk baru bulan depan, ada pun memberitahu. Itu. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik. Dia nak cerita ayat ni tuan-tuan, ada 3 intipati, ada 3 benda yang Allah nak cerita dalam ayat ini. Itu je. Jadi kesimpulan kita akan buat, kita baca tuan. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik. Ini poin yang pertama. Jadi ada 3 rumusan, 3 perkara yang Allah nak cerita dalam ayat ini. Yang pertamanya, Allah nak mengajar adab yang baik, kelakuan yang baik. Apa dia kelakuan yang baik? Jangan memandang orang yang ajnabi selain daripada mahram. Itu kelakuan dan adab yang baik yang Allah nak sebut di dalam ayat ini. Itu pertama. Dan memberitahu. Dan poin yang kedua, dan memberitahu memberitahu ini dia umum dalam kitab ni. Dia buat memberitahu dia. Apa maksud memberitahu? Iaitu poin yang kedua dan ayat ini, intipati yang kedua, memberitahu su'ul adab, memberitahu kepada kita tentang adab yang buruk. Itu su'ul adab, adab yang buruk. Adab yang buruk. Kalaulah kita pandang perkara yang diharamkan, itu dia panggil adab yang jahat dan adab yang buruk di sisi Allah Ta'ala, kerana melanggar etika yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Dan poin yang ketiga, dia ada 3 pengajaran, 3 intipati. Dan menakutkan. Yang ketiga ni Allah Ta'ala sebut ancaman, seksa dan azab yang pedih. Bagi mereka yang melanggar etika ini, kan disediakan azab, disediakan orang panggil apa? Seksa. Makna apa? Makna haram, rekod haram. Haram tu dia ada penalty dia tu. Jangan kita rasa haram je, biasalah haram, taubat. Itu kita, modal kita. Haram buat tak apa, Allah ni pemurah, pemaaf. Dia kena Allah pemurah dengan pemaaf je, dia kena Allah. Hal lain dia tak kena. Jadi dia kata kita buat dulu, apa kita minta maaf dengan Allah Ta'ala. Macam dia dengan bapak dia je. Bapak sebut benda ni tak boleh, dia buat juga. Lepas hari raya dia minta maaf balik. Itulah dia buat dengan Allah Ta'ala. Allah sebut ancaman yang sangat dahsyat, sangat pedih. Kesalahan ini, dia rekod kesalahan, dan denda dia ini bukan denda biasa. Denda dia ini di tempat, dia ada penempatan yang Allah tetapkan untuk apa? Untuk denda manusia yang buat salah, iaitu nama penempatan yang itu kita panggil
neraka. Neraka tu nama bagi satu penempatan yang sangat dahsyat, tempat yang Allah balas, tempat yang Allah denda, dan tempat yang Allah seksa orang-orang yang melanggar etika di dunia ini. Allah letak satu tempat yang nama tempat itulah neraka. Banyaklah nama dia. Neraka Jahannam tu salah satu nama bagi tingkat standard neraka itu. Dia dua-dua tempat. Mudah je kita nak motivasi kita. Dua tempat ini Allah sedia, semua dahsyat. Satunya kenikmatan yang sangat dahsyat, nama dia adalah syurga. Nikmat yang sangat dahsyat. Kenapa sangat dahsyat? Nikmat yang luar biasa yang tak pernah kita tengok di dunia, yang tak pernah kita dengar di dunia, kenikmatan tersebut. Dan tak pernah kita rasai di dunia. Allah haramkan dunia untuk merasa nikmat syurga. Kalaulah kita ada nikmat yang rasa seronok di dunia, itu bukan nikmat syurga. Dan bukan sebahagian, tidak. Tidak ada tanding tarak, tidak ada perbandingan dengan nikmat syurga. Itu bukan nikmat lagi. Apa saja keseronokan dunia, sebutlah, maka itu bukan sebahagian daripada nikmat syurga. Kok ada orang kata, oh ini syurga dunia. Tengok pemandangan yang cantik, kenikmatan yang luar biasa di dunia, kita kata inilah dia syurga di dunia. Sebenarnya itu bukan nikmat syurga yang sebenar. Sebahagian pun tidak, tepiah pun tidak. Ini yang sangat dahsyat dia punya. Sebab itu ulama merakamkan nikmat syurga ini, sehingga manusia apabila dia masuk saja keterujaan luar biasa, seolah-olah histeria. Tengok luar biasanya, wownya, dengan pandangan mata ini tidak pernah memandang cantiknya benda dalam syurga. Kalau baca satu kitab tuan-tuan, ada satu kitab yang saya Richard saya lupa nama kitab itu. Ditulis oleh Syekh Daud juga, menggambarkan keseronokan kenikmatan dunia dan syurga. Dia cerita apa? Dia cerita salah satu nikmat syurga. Banyak nikmat syurga, tapi salah satu dia fokus dia itulah bidadari. Nikmat syurga sangat banyak. Tetapi benda yang menjadi tunjang dalam syurga itu, kenikmatan yang besar, ialah bidadari. Dalam kitab itu disebut kecantikan bidadari ini sangat luar biasa. Suara dia pun kita dah pensang. Suara dia bukan macam bini kita panggil. Bini kita panggil terkejut kita. Bukan kita rasa lain, terkejut kita. Dia panggil pan 2 rakaat je, tu tak tahan. Kata kalau orang Thailand dia panggil pan 6 rakaat. Abe tu 6 rakaat. Sebab tu sangkut kita. Syekh-syekh kedai tom yam. Syekh-syekh kedai tom yam. Sebab apa? Abe dia 6 rakaat. Masuk beg. Habis nak gapo, dia tarik 6 rakaat. Tu kita terlebai buat serban. Kopiah, letak kopiah saja terima. Semangat selalu terima. Suara bidadari pensang kita, merdu dia, lembutnya dia sangat dahsyat, tak pernah dengar dunia. Itu baru telinga nikmat telinga dia tak pernah dengar di dunia. Tak sempat dah kita tu belajar. Saya dulu pun separuh je belajar, tak habis. Belajar tempat tu je, kelas tak pernah tinggal, tempat bidadari. Lain tu kadang-kadang tinggal je. Nanti dulu belajar dengan Tuan Guru Haji Baba Khairul, Pondok Gajah Tinggi Jalan. Tak ingat dah, lupa nama kita. Hari ni tuan-tuan, masa kekanan masa tak sempat dah belajar kitab-kitab bidadari tu. Doa asah-asah saja. Kitab bidadari yang dulu semua belajar tuan-tuan, kitab jima, hukum jima. Penting tu kita nampak je, bincang buat apa benda tu. Jangan. Benda tu nak tahu sunat, nak dapat pahala sunat macam mana, kan? Tak nampak ada belajar dalam kitab-kitab yang tambahan-tambahan. Baik, sambung. Ancaman ini, poin yang ketiga, rumusan yang ketiga. Maka adapun mengajar adab, maka firman-Nya bersabda olehmu bagi sekalian beriman, nescaya memejankan, yakni tidak memandang mereka itu akan segala mata mereka itu. Jaga pandangan mata pada perkara haram. Ini rumus yang pertama ataupun pengajaran pertama, jaga adab. Daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Dia tanya hanya guna mata untuk tengok benda yang halal, benda yang dapat pahala. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya
dengan berkelakuan yang baik. Yang ini termasuk dari pengajaran yang pertama, iaitu Allah mengajar adab yang baik. Pengajaran yang kedua, yaitu yang baik itu memelihara mata daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tidak halal dikerjakan dengan dia dengan kemaluan. Maka wajib atas kalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada patuh perintah Tuhannya, jawab dia, nescaya adalah ia mereka itu jahat perangai, buruk adab, tak akur kepada etika yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan patuh ia, sepatut dan sewajarnya ia yang tak elok perangai ini dimurkai oleh Allah Ta'ala dan diseksa di akhirat kelak. Dan ada pun memberitahu, maka firman-Nya, ini kita sambung dengan lepas tu. Ini pengajaran yang kedua. Dia nak mendetailkan pengajaran yang kedua. Baik, rumus dia ayat ini ada 3 pengajaran atau 3 intipati. Yang pertamanya Allah mengajar adab yang baik. Dia dah detail dah contoh mana adab yang baik. Yang kedua, memberitahu tentang su'ul adab. Ini pendetailannya insya-Allah bulan depan. Ada pun memberitahu, yakni memberitahu tentang adab buruk itu, insya-Allah minggu depan, bulan depan. Tempat yang ditumpah kerana dia tak perlu kepada huraian, kita akan ekspreskan. InsyaAllah bulan depan kita settlekan 2 pengajaran lagi, pengajaran daripada ayat tersebut. Sebab kalau kita tak ekspres tempat-tempat yang macam ni, kita akan jadi lambat untuk tempat yang perlu kita fokus. Tempat-tempat yang mudah ni kita ekspres. Sebab kita nak fokus tempat-tempat yang payah. Contoh 10 modul, 10 sifat yang perlu kita buat. Kita nak kena tahu sifat-sifat yang perlu kita buat dalam hati kita kan. Ini Tauhid ni dia mudah sedikit. 7 anggota Tauhid dia mudah. Tempat yang perlu kita ekspres, kita ekspreskan. Yang penting kita tahu konsep dia. Kalau kita tahu konsep, kita cari sendiri perkara haram dengar, perkara makruh dengar, perkara haram tengok, perkara sunat tengok. Kita cari konsep, kita dah tahu. Tapi yang kita nak fokusnya modul yang kedua tu. Modul yang kedua 10 perkara haram dalam hati kita. Kenapa haram tu kena buat. Tu ni benda yang haram kita tak tahu pun. Haram zahir kita buat, haram dalam hati pun kita buat. Sebab apa duk layan dia? Contoh riya. Riya tu haram, tapi kita tak kenal riya. Duk layan. Tu yang kita nak fokus. Tempat-tempat yang ini kita akan explain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna min 'ibadikas salihin waj'alna min 'ibadikal mutatahhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin.